Okey, malam ni Iwan Mikael ingin menceritakan sesuatu apa yang Iwan Mikael belajar dan juga teliti sebenar-benarnya selama Iwan menyertai sebuah dunia ya, yang Iwan jumpa yang bukan daripada dunia yang sebenar, tetapi melalui pentakulan ya. Pentakulan ini merupakan sebuah ilmu di mana kita dapat hidup di dalam satu dunia yang bukan dunia yang apa yang kita nampak di hadapan kita ini, tetapi ia masih ada kena mengena. Apa yang diajarkan di dalam dunia tersebut yang kita dah belajar adalah mengenai hal ehwal syurga dan neraka. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran sebenar-benarnya adalah sesungguhnya terlalulah amatlah benar ya, mengenai syurga dan neraka. Tetapi perkara-perkara yang kita nampak di situ ialah bahawasanya syurga Allah ini merupakan seperti sebuah rumah yang besar, rumah yang penuh dengan kesempurnaan ya. Bukan sekadar rumah, tetapi dia adalah sebuah tempat yang begitu besar. Bila disebutkan perkataan taman, disebutkan perkataan sungai yang mengalir di bawahnya, apa-apa saja yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis mengenai gambaran syurga yang sebenar, apa yang kita dapat adalah jauh daripada itu. Syurga ini bukanlah sesuatu benda atau satu tempat yang kita katakan dunia ya, sebab dalam pelajaran Iwan Mikael mengenai syurga ini ada yang keliru antara kebahagiaan di dunia, kekayaan di dunia, kecantikan di dunia yang ada sekarang ya, rumah yang cantik dan apa jua. Ada yang mengatakan bahawasanya itu adalah salah satu hampir dengan syurga. Tapi setelah kita membuat penelitian yang lebih teliti daripada pentakulan kita, adalah tidak wajar ya kita katakan bahawasanya kehidupan yang mewah, kesenangan di dalam dunia ya, seseorang itu masih hidup ya, masih bernafas dan berlaku amal sebagai seorang manusia, dia bukan lagi berada di syurga. Yang kita katakan syurga itu bukan yang di bumi bulat ini. Itu adalah satu fakta yang paling teguh sekali. Bukan di dalam lingkungan bumi yang bulat ini, bukan pula dalam lingkungan matahari atau di dalam galaksi ini. Ya, alam semesta ini cukup besar. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang ada di gelap yang hitam di luar angkasa itu. Kemudian syurga, neraka pun begitu juga ya. Kalau kita tengok tempat yang hitam kat luar sana, kita tengok berapa kepompong skala sistem matahari ya. Sistem matahari ni ada bumi, ada Marikh, ada Pluto dan sebagainya. Bukan dalam galaksi ini ya. Yang kita pasti kalau kita mengikut fikiran logik daripada hukum-hukum agama, hukum-hukum fizik dan sebagainya, kita telah merumuskan bahawasanya syurga itu berada di tempat bukan di dalam sistem galaksi matahari. Okey, dia berada di tempat lain. Bagaimana ia akan berlaku? Dia akan berlaku di mana sistem galaksi matahari ini akan sampai ke satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat di mana berlakunya pengadilan ya. Akan berada kita pada ketika itu di padang mahsyar, dan waktu itu sistem galaksi matahari akan mempunyai rupa bentuk yang baru yang menyerupai padang mahsyar ya. Seperti pinggan yang besar di mana semua manusia akan dikumpulkan. Manusia akan jadi dalam saiz-saiz yang lebih kecil ya, di mana mereka akan diasingkan ya. Kita pendekkan lagi cerita ya, sebab kita takut nanti ada ulama-ulama di sini salah faham ya. Okey, kemudian apa yang kita kena simpan dalam fikiran kita bahawasanya sistem syurga neraka adalah bukan dalam sistem galaksi matahari. Okey, pada para pendengar, apa yang paling penting kita tahu ialah bayangan kita mengenai keindahan di dunia ini ya,
tidak akan sesama tarafnya keindahan di syurga. Kita tidak tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah simpan untuk kita, ya, di sana, di luar daripada galaksi matahari, di tempat yang kita dah tengok ni. Kita tak tahu. Jadi sebagai seorang yang berilmu, kita tak boleh untuk meneka dan menghukum, ya, bila kita tidak berada dalam pengetahuan kita. Tetapi secara logiknya, dunia ini akan hidup dan terus hidup sampai satu ketika dia akan mati. Dan apabila mati, itu menandakan contoh apabila sudah sampai ke suatu tempat, ke suatu stesen yang sepatutnya akan diberitahu mengenai sampainya kita ke suatu tempat. Dan ini adalah ada kena mengena dengan Ibn Mikail punya hukum alam, teori hukum alam, di mana kita akan sampai ke satu destinasi di dalam sistem galaksi yang pelbagai. Maknanya bukan sistem galaksi ini sahaja, ya. Jadi kepada manusia yang hidup mati, kita akan merumuskan semula, akan perbentukkan semula, akan menghidupkan, Tuhan akan menghidupkan semula yang dulu-dulu semua, ya, akan dengan kejadian manusia. Dan dikatakan bahawasanya akan berlaku hidup manusia hidup dalam keadaan ada yang tak cukup sempurna. Maknanya adalah benar, suatu masa nanti semua tulang-tulang ni dicantum apa semua, nanti akan jadi tak, ada yang tak jadi, ada yang mengalami kerosakan genetik dan sebagainya. Itu puncanya adalah kerana dosa-dosa silam mereka lah. Akhirnya piring tadi itu, pinggan tadi itu, ataupun cakra yang bulat tadi itu, dia akan terpisah dua. Satu akan membawa satu kumpulan ke arah ke sistem galaksi neraka, dan satu lagi ke sistem galaksi syurga. So bagaimanakah orang yang berada di neraka itu akan sampai ke dalam syurga? Sebab itulah macam kita nak pergi ke bulan perlu memakan banyak masa, kan. So begitulah juga masih ada cara untuk daripada neraka tu orang masuk ke dalam syurga, tetapi tak akan sampai ke syurga yang tingkat yang tertinggi.